Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadlil wudu. Bab pada menyatakan kelebihan berwudu. Berwudu yakni mengambil air semayang. Mengambil air semayang mengikut hukum syarak ialah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusah muftatahan biniyah. Menggunakan air pada anggota yang khusus dengan niat. Itu makna wudu. Dengan niat. Ini mengikut ta'rif dalam mazhab Syafi'i. Kalau basuh saja tak ada niat, maka tak jadi wudu dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada orang kata tak payah niat, ambil-ambil jadi, itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Ada orang nak pakai Hanafi, itu mazhab Hanafi lah. Syafi'i, itu mesti kena ada niat. Dan orang Hanafi pun ada niat. Walaupun dia kata tak ada niat, kan dia ambil saja dia. Orang yang tak ada niat ni orang ngigar. Dia tidur, sedar-sedar dia basuh muka, dia tak sedar. Itu orang ngigar, orang tak ada niat. Orang gila. Orang yang sedar mesti ada niat dia. Niat itu berlaku. Allah Ta'ala mewajibkan wudu pada malam Isra' dan Mi'raj bersama dengan mewajibkan sembahyang. Itu mengikut pendapat ulama. Kerana wudu adalah syarat untuk mengerjakan sembahyang. Maka kewajipan berwudu sama dengan kewajipan bersembahyang. Adapun dalil Al-Quranul Karim, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendirikan sembahyang, maka ataupun kamu menyentuh perempuan, lamastumun nisa, lalu kamu tidak dapat air, maka bertayamumlah kamu daripada tanah yang baik, sa'idan tayyiban. Maka sapulah kamu akan muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu daripadanya. Allah tidak menghendaki kepayahan menjadikan kepayahan ke atas kamu, dan tetapi dia menghendaki supaya kamu membersihkan diri kamu dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu, supaya kamu bersyukur kepadanya. Ayat ini menjadi dalil bagi wajibnya kita mengambil air semayang. Dan mengatakan rukun-rukun mengambil air semayang. Dengan jelas. Dengan huraian. Rukun mengambil air semayang. Cumanya ulama berkhilaf di dalam menafsirkan ayat. Rukunnya ada khilaf sedikit saja di antara ulama-ulama Islam. Kalau ada orang timbul benda-benda pelik khilaf ini, jangan balak. Kita berpegang dengan pendapat yang kuat. Bahagian yang pertama daripada ayat ini, iaitulah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum ila salati, apabila kamu mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kamu akan muka-muka kamu. Sempadan mukanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah wajah yang terkenal daripada anak telinga pada anak telinga, daripada akhir rambut di dahi kita sehingga dagu, itu sempadan muka yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan basuhlah kamu akan tangan-tangan kamu sehingga siku kamu, al-marafiq ialah siku kamu, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kamu akan kepala-kepala kamu. Wamsahu makna sapu, bukan waghsilu. Kalau ighsilu makna basuh. Wamsahu makna sapulah kamu akan kepala-kepala kamu. Biru'usikum, dengan kepala kamu.
Wa arjulakum, dibaca dengan bahagian di atas. Wa arjulakum, tak boleh baca dengan wa arjulikum. Ini di sisi jumhur ulama. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kamu sehingga buku ladi. Dibaca dengan bahagian di atas. Ataf dengan wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh dua tangan, basuh kaki. Adapun kepala, sapu. Di sana ada golongan di kalangan orang Islam. Dia baca dengan baris bawah. Wa arjulikum. Sapulah kepala kamu dan kaki kamu. Kaki pun sapu dah apa juga. Ini puak Syiah. Puak Syiah dia bakal sapu kaki tak basuh. Itu puak Syiah. Ini khilaf. Puak Syiah. Tengok orang Syiah, sapu-sapu je kaki dia tak basuh. Tak usah balah lah ikut anda dia lah. Itu hadir. Itu hadir. Ni dia balah pula dalam bab itu. Dia semayang macam kita juga. Semua bila ambil semayang, dia sapu kaki dia. Dah nak semayang dengan dia boleh tak? Boleh. Kerana dia i'tiqad, semayang dia sah. Kita boleh ikut. Masalah dia buat tak lain. Macam kita pergi Mekah lah. Kita pergi Mekah, so imam tak baca bismillah. Dalam mazhab Syafi'i, dak baca bismillah, dak sah semayang Fatihah. Dah ikut juga. Ikutlah. Dia baca kau, mana tahu je kau geban dengan dekat. Ikut. Kerana i'tiqad dia sah. Itu juga orang mazhab Maliki. Dia semayang, dia celup kain dia, digaru maluang dia. Tak ada apa-apa pada dia. Dah kita semayang dia macam belakang dia macam mana pula jadi tu imam pula tu. Sudah dah. Ini khilaf dalam masalah mazhab Islam. Khilaf. Cumanya mazhab Syafi'i ini lebih ihtiyat, lebih basi daripada mazhab lain dalam masalah kebersihan. Di mana kita baca hadis kemudian menggalakkan basi dalam masalah mengerjakan ibadat. Sementara masalah kebersihan. Yakni basuh kaki sehingga buku ladi. Orang Syiah sapu saja. Adapun kita ahli sunnah, kalau sapu pakai stokeng. Sama ada stokeng kulit ke, stokeng kemeh ke, stokeng kain ke. Kita dalam musafir ataupun negeri sejuk, negeri kita ni tak jadi masalah lah. Bukan negeri sejuk. Kalau negeri sejuk berdoa lalu, ini diamalkan oleh orang. Dan ada dalam kitab-kitab fiqh. Cuma kita tak ngaji, tak reti, itu bab lain. Kalau kita pergi Mekah, tengok orang dia sapu stokeng. Itu mazhab Syafi'i pun boleh. Kita dalam musafir. Musafir naik kapal terbang. Nak ambil air semayang payah. Jambang dia sepi. Maka sapu stokeng. Tak basuh kaki. Mazhab Syafi'i pun boleh. Tak menjadi salah dalam perkara ini. Cuma syaratnya, dia ada syarat dia. Dalam masalah al-masmu ala al-khufain. Syarat dia, belum pakai stokeng, kena ada air semayang dulu. Kita ambil air semayang, basuh kaki siap-siap. Pakai stokeng. Stokeng kulit ke stokeng kain je. Pakai. Lepas tu ambil semayang kali yang kedua. Basuh muka. Dua tangan hingga dua siku. Sapu kepala, sapu stokeng. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Tidak salah dalam hukum syarak. Ini bab agama. Dah dengar lama ke ni, dah mudah ngaji. Mudah ngaji. Nak erti macam mana? Kena ngaji. Macam. Bila naik ke batu kebang, kita kena, boleh buat. Bagi orang musafir. Orang musafir dibenarkan 3 hari 3 malam. Dalam mazhab Syafi'i. Tak bagi sabuk dalam masa 3 hari 3 malam. Dalam mazhab Syafi'i. Orang tak musafir, muqim, sehari semalam. Dengan syarat belum masuk stokeng, kena ambil wuduk basuh kaki dulu. Baru boleh. Ini dalam bab wuduk saja. Dalam bab mandi wajib tak boleh. Ini dalam bab mengambil air semayang. Kemudian dalam bab tayamum. Wa in kuntum junuban fattaharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Aw jaa ahadun minkum minal ghaid. Aw lamastumun nisa. Jika sekiranya kamu berjunub, maka bersihlah. Yakni mandi wajib. Kalau berjunub, kena mandi wajib. Bertubuh, bermimpi keluar air mani, itu kena mandi wajib. Tak boleh ambil semayang, tak jadi apa. Faghtasilu, kamu naklah mandi, kena mandi. Kalau sekiranya fatahharu ay faghtasilu, kamu kena mandi. Wa in kuntum marda, jika sekiranya kamu sakit, au ala safarin, ataupun kamu musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, ataupun kamu didatangi oleh buang air kecil ataupun air besar, hadas, au lamastumun nisa, ataupun kamu
menyentuh perempuan. Perkataan lamastum. Ini khilaf ulama pula. Lamastum, kata ulama, lamastum. Lamastum, ay lamastum. Lamastum dibaca dengan pendek lam. Walaupun dibaca dengan panjang. Lamastum, ay lamastum, kata Syafi'i. Jangan menyentuh kulit dengan kulit. Menyentuh kulit dengan kulit dengan perempuan ajnabiyah. Perempuan yang kita boleh menikah dengan dia. Yang kita boleh menikah dengan dia. Maka hilang air sembahyang menyentuh kulit dengan kulit. Ini ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama lain kata, lamastum, ay lamastum, jama'tum, tak ada lamastum. Ditafsir dengan panjang, lamastum. Lamastum ay jama'tum. Dengan makna kamu bersubuh dengan perempuan, barulah hamba air sembahyang. Kalau menyentuh kulit dengan kulit, maka tak hilang air sembahyang, kata mereka. Kalau bersubuh, baru hilang air sembahyang. Ada pula ulama yang mengatakan, kalau menyentuh dengan nafsu, baru ambil air sembahyang. Kalau tidak, menyentuh biasa, maka tak hilang air sembahyang. Ada pula ulama dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita mengatakan, kalau sekiranya menyentuh dengan perempuan kanak-kanak, ataupun lelaki kanak-kanak, ataupun perempuan yang tua yang putus haid, maka tak hilang air sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i. Ada pula ulama Syafi'i yang mengatakan, dalam keadaan yang bersesak-sesak, seperti orang yang tawaf, selalu ramai, tak boleh nak mengelak, maka menyentuh, tak hilang air sembahyang. Ini kerana umumul balwa, bala yang umum. Mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Ini khilaf ulama. Mereka yang mengatakan jama'tum, bersubuh bukan menyentuh kulit, berdalilkan hadis Nabi SAW. Dia ada dalam hadis. Dalilnya ialah bahawa Nabi setelah berwudu, sebelum keluar masjid, tiba-tiba mencium isteri-isterinya. Mencium isteri-isterinya. Lepas tu pagi mandat Nabi pergi sembahyang. Ini satu hadis. Satu hadis yang lain, Nabi bersembahyang tahajud. Nabi sujud terlalu lama. Nabi sujud. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah menyangka Nabi sudah wafat dalam sujud. Lalu Aisyah jamah kaki Nabi. Hidup kedok. Lalu Nabi pun buat gerak jari. Hidup lagi tak satu susah lah. Dan Nabi meneguhkan sembahyang. Menandakan tidak hilang air sembahyang dengan menyentuh itu. Ini dalil mereka yang mengatakan menyentuh tidak hilang air sembahyang. Kita tengoklah mana kuat dalil di antara mazhab-mazhab ini. Tak menjadi salah nak pegang mana-mana mazhab. Semua ulama ini adalah mujtahidin. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Sama pandangan berbeza. Dan mereka tidak berbalah di antara satu sama lain. Yang jadi masalahnya, hak Syafi'i tak berapa arang ni. Ada apa masuk jadi arang. Hak tu duduk belawang sebab tumbuk sebab berkelahi. Belawang. Ulama-ulama mazhab tidak berkelahi. Dan kita boleh memilih mana-mana mazhab. Dengan syarat nak pakai pendapat mesti tahu hujah dia. Mesti tahu hujah dia. Jangan buat main-main. Ambil mudah je. Mudah ni ambil ni. Mudah ni ambil ni. Itu tak jadi. Itu tak jadi buat main-main. Nak pegang mana-mana mazhab, kita kena mengaji. Kena faham hujah-hujah dia. Baru boleh. Kalau tak faham hujah, tak boleh. Jangan. Maka kita taklidlah mana-mana mazhab, mana-mana guru. Itu tidak menjadi salah. Tak menjadi salah. Kerana Nabi bersabda, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Sesiapa yang beristihad dalam satu-satu masalah, dia betul, maka boleh dua pahala. Barang siapa yang beristihad lalu dia salah, boleh satu pahala. Hak salah boleh satu pahala, hak betul boleh dua pahala. Bila orang tanya Imam Malik, macam mana Imam Syafi'i anak murid ilmu kata lain, Imam Malik kata, pendapat aku, hak ni lah betul. Boleh jadi dia betul. Boleh jadi dia betul, aku salah. Tapi mengikut kajian aku, ini kata Imam Malik. Semua cakap orang boleh diterima dan boleh ditolak. Illa sahibah hadal qabri, kata Imam Malik. Semua cakap orang boleh diterima dan boleh ditolak. Malaikat orang yang ada dalam kubur ini, iaitulah Nabi SAW. Cakap aku orang boleh tolak. Cakap Syafi'i orang boleh tolak. Tapi cakap orang hak ada dalam kubur ni jangan main-main. Kata Imam Malik. Kata Imam Malik. Pandangan aku begini. Kata Imam Malik. Boleh jadi Syafi'i betul. Orang tanya Imam Syafi'i pula.
Syafi'i kata, in sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau itu hadis sahih, itu mazhab aku, kata Imam Syafi'i. Kalau hadis itu hadis sahih, itu mazhab aku. Pandangan aku hari ini begini. Kalau ada hujah yang lain, hadis yang orang terima riwayat, maka hujah dia kuat, aku terima, kata Imam Syafi'i. Mengapa timbulnya masalah-masalah ini? Sebabnya kerana sahabat-sahabat Nabi berhijrah. Bila negara Islam sudah kuat, Nabi wafat, sahabat-sahabat berhijrah. Ada di antara mereka berhijrah pada masa Nabi hidup lagi. Mu'ad bin Jabal, Nabi hantar ke negeri Yaman. Pergi Mu'ad ke Yaman. Mu'ad ni seorang alim. Kadang-kadang Mu'ad memberi pendapat di Yaman. Pada masa Nabi memberi pendapat di Madinah. Mu'ad tidak ada. Maka menimbulkan perbezaan pendapat dalam masalah cabang. Ada sahabat duduk di Iraq zaman Sayyidina Umar. Sahabat yang besar. Ada sahabat duduk di Mesir. Dia memberi ijtihad dia berdasarkan kepada orang tanya masalah di tempat dia. Ini masalah khilaf di kalangan ulama. Contohnya sembahyang 5 waktu wajib, puasa Ramadan wajib, itu tak ada khilaf. Benda-benda asah tak ada khilaf. Yang berbezanya ialah benda-benda cabang saja. Ambil air sembahyang wajib. Semua mazhab kata wajib, tak ada sembahyang tak payah ambil sembahyang tu tak ada. Kena ambil sembahyang belaka. Cuma khilafnya basuh kaki, sapu kaki. Itu khilaf saja. Menyentuh perempuan dengan kulit atau bertubuh. Itu khilaf. Ambil air sembahyang, semua kata wajib belaka. Hak kata sembahyang tak payah air sembahyang tu untuk mazhab karuk. Itu kita kena faham. Antara karuk dengan ijtihad para ulama. Itu kita kena faham. Kemudian falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Lalu mereka tidak ada air, lalu kamu tidak ada air, fatayammamu sa'idan tayyibah, maka tayamumlah kamu dengan sa'id. Sa'id khilaf ulama. Syafi'i kata sa'id ialah tanah liat, debu, kata Imam Syafi'i. Ini sa'id. Kata imam lain, sa'id benda yang ada atas tanah. Tak ke batu, tak ke tanah, tak ke pasir, tak ke apa, sapulah. Ini pendapat lain dalam masalah sa'id. Syafi'i kata sa'id ialah turab, mesti tanah. Tanah liat, tanah debu, pasir tak boleh, kata Imam Syafi'i. Kata mazhab lain, tidak, asal benda atas tanah je boleh tayamum, kata dia. Ini khilaf pula ulama di kalangan para ulama. Jadi Syafi'i kena bertayamum dengan tanah, dengan seluk. Dengan lain pada seluk tak boleh dalam mazhab Syafi'i kita. Sa'idan tayyibah, sa'id yang baik, tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah kamu akan muka-muka kamu. Wa aydikum, dan tangan-tangan kamu, minhu, daripada tanah itu. Yani sapu muka dengan tangan sehingga 2 siku lah maksudnya. Itu saja anggota tayamum. Anggota tayamum ialah sapu debu pada muka dan sapu debu pada tangan sehingga 2 siku. Itu saja. Ganti daripada wuduk. Dan tak disebut mandi wajib di sini. Dan di sana ada huraian daripada hadis. Tayamum ganti daripada mandi wajib juga. Tayamum daripada ganti mandi wajib sama saja dengan tayamum ganti daripada air sembahyang. Bukan guling dalam lebu, tidak. Jangan bila kena mandi wajib pakai guling dalam lebu, itu tak betul. Ini berlaku di kalangan 2 sahabat yang musafir. 2 sahabat yang musafir ini bermimpi belaka 2 orang. Tuhan jadikan begitu. Lalu nak macam mana? Kata orang ni tayamum macam biasa. Letak tapak tangan pada debu, sapu muka, 2 tangan hingga 2 siku. Kata orang lagi tak. Mandi wajib kena guling, tak boleh, kena memupur, tak boleh. Lalu orang tu memupur dah macam burung puyuh. Memupur adalah debu orang lagi. Orang lagi ambil sapu 2 tangan sehingga 2 siku. Pernah balik menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami 2 ni mimpi. Hak ni dia tayamum sapu muka, tengok 2 tangan 2 siku. Hak ni saya pula pakai memupur. Hak mana betul? Rasulullah senyum saja mengikut riwayatnya. Rasulullah kata begini, kata Rasulullah. Ya itulah sapu, letakkan tanah, tapak tangan pada tanah, sapu muka 2 tangan hingga 2 siku. Bukan yang berguling atas tanah. Itu dibetulkan oleh hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala menghendaki mudah kepada kamu. Itulah mudahnya agama Islam.
Agama Islam menyuruh kita bersuci. Dan bersuci pula pada anggota-anggota yang utama. Iaitulah muka, dua tangan, dua siku, kepala kita, kemudian kaki kita dibersihkan. Ini anggota yang penting. Yang diberi oleh Allah Ta'ala pada tubuh kita. Anggota yang digunakan untuk bekerja. Anggota yang kita jaga. Dalam perkara wudu. Kemudian boleh bersuci dengan tanah. Kerana tanah boleh membersihkan pada najis. Sebagaimana air boleh bersih pada najis, tanah juga boleh membersihkan daripada najis. Ini dua alat yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk kita bersuci, untuk kita bersih. Dan Allah Ta'ala beri kemudahan kepada kita. Dan kita adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat Islam. Setelah dia jadikan kita, beri nikmat Islam. Mengajar kita bagaimana nak membersih diri daripada najis. Kerana najis dan kotor ni membawa penyakit kepada kita. Kita akan baca lepas ini kelebihan berwudu, menghilangkan dosa. Dia beri pahala. Pahala dia beri, dosa hilang dengan sebab kita berwudu. Wallahu a'lam.